pada malam hari. Berdasarkan itu, Imam Ahmad dan Daud Al-Zahiri mengharamkan celup tangan selepas bangun tidur malam. Tidur siang tak ada. Tak termasuk. Kerana Nabi sebut malam. Nabi tak sebut siang. Yang di dalam hadis itu, hadis yang kita baca sebentar tadi. Tengok apa ulama. Dia nak buat apa-apa pandangan mesti ada sandaran dari hadis. Kemudian, dan ini mazhab daif sangat-sangat, kata Idris Al-Marbawi. Mazhab ni daif, lemah sangat-sangatlah, kerana bahawasanya Nabi SAW menjaga ia atas illah dengan sabdanya SAW. Majoriti para ulama seperti mazhab Syafi'i juga dan mazhab yang lain, majoriti ulama lain, dia kata bukan hanya tidur malam, tidur siang pun ada larangan tu. Mereka ambil daripada mana? Siapa perasan? Tak perasan tuan-tuan. Kalau kita tak baca perkataan ulama ni, kita tak perasan. Sebab Arab, bahasa ni bukan bahasa kita. Sebab itu kita ulang lagi lah, kita amat-amat memerlukan panduan daripada bahan para ulama. Jumhur ulama tidak membezakan tidur malam dan siang disebabkan, kata dia, Nabi telah ikat larangan tu dengan satu illah ataupun satu punca larangan. Satu punca keluar larangan Nabi. Apa dia punca dia? Iaitulah perkataan Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kerana dia tak tahu tangan dia duk mana. Bukan pasal malam, tapi pasal dia tak tahu waktu dia tidur tangan dia pergi mana, dia tak tahu. Orang tidur siang tahu tangan dia duk mana? Tak tahu, maka illah tu ada pada tidur siang. Maka hukum tidur malam ke tidur siang sama hukumnya. Illah dia apa? Punca mai tegahan apa dia? Tidak tahu di mana kedudukan tangan kita. Mungkin tangan tu pergi pegang najis. Mungkin. Kemungkinan tu ada, sama ada tidur pada malam hari ataupun siang hari. Maka berdasarkan para ulama yang melihat kepada illah larangan, mereka menyamakan tidur malam dan tidur siang. Kedua-duanya dilarang. Dan dilarang buat sedemikian. Kemudian kata lagi, dan bermula maknanya bahawasanya tiada aman najis atas tangannya. Kerana dia tak tahu di mana duduk tangan dia, dan dia tak aman, tak selamat, tak ada jaminan tangan dia tidak bernajis. Kata lagi, dan bermula ini kerana bermula ini kan? Dan bermula ini kerana ada ihtimal najis pada tidur malam dan siang hari dan dalam jaga. Maknanya tegahan ini adalah tegahan yang tegahan yang umum, merangkumi tidur pada malam, tidur pada siang hari, kerana kemungkinan ada najis pada tangan. Dan disebutkan malam, tapi isu dia, kenapa Nabi sebut kerana dia tak tahu di mana tangan dia bermalam? Itu masalah pula, kena selesaikan. Okey, kita kata tadi punca larangan kerana kita tak tahu tangan kita duduk di mana waktu tidur. Kan? Baik, tapi dalam teks hadis sebut, dia tak tahu di mana duduk tangan dia ketika dia tidur. Itu Nabi kata batat, iaitu tidur malam. Kenapa Nabi guna perkataan malam? Ini masalah ni. Jadi majoriti para ulama kena jawab ni. Kerana mazhab ulama Imam Ahmad akan tanya ni, batat ni apa nak faham apa? Bermalam ni nak faham macam mana? Tengok apa kata dia. Dan disebutkan malam atau tiadanya kerana keadaannya ghalib, yakni biasanya. Dan tiadalah diringkaskan atasnya kerana takutkan tawahum, bahawasanya mengkhusus dengannya, bahkan sebut illah kemudian daripadanya. Kenapa Nabi sebut batat? Kerana kamu tak tahu di mana tangan kamu bermalam. Kerana pada hukum ghalib. Apa maksud dia? Biasanya tidur ni malam hari lah. Macam tuan-tuan? Biasanya tidur siang sekejap. Kebiasaannya tidur ni sesuai dengan malam. Maka Nabi sebut seperti itu. Dalam kaedah ada sebut. Dia sebut kat sini. Inilah semuanya hukum apabila pada najis tangan. Dia tak sebut kaedah. Tapi dalam fiqh, kalau kita mengaji fiqh, dia ada satu kaedah yang dinyatakan oleh para ulama dalam kita nak memahami hukum, iaitulah anna ma kharaja makhrajal ghalib la yu'tabaru mafhumuh. Apa-apa yang Nabi, apa-apa yang ayat Al-Quran dan hadis sebut bagi tujuan kerana pada kebiasaannya sedemikian, tak diambil iktibar hukum dia. Tidak diambil iktibar mafhum dia. Nabi kata kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam.
tak ambil iktibar. Mafhum dia maksudnya, mafhum daripada perkataan tu seolah-olah kalau tidur siang tak apa. Kefahaman tu tidak diambil iktibar, tidak dikira. Kerana Nabi sebut malam, pada kebiasaannya tidur itu malam hari. Bukan Nabi maksudkan tidur malam sahaja. Faham? Boleh faham? Saya tak ingat contoh-contoh bab lain, tapi banyak contoh-contoh bab lain yang Nabi sebut dari sudut hukum ghalib. Nabi cakap tu bukan Nabi maksudkan, tapi Nabi sebut kerana pada kebiasaannya kalau tidur malam lah. Nampak tak? Bukti dia Nabi ikatkan dengan perkataan Nabi, dia tak tahu di mana tangan dia. Itu yang penting sebenarnya, bukan pada malam. Nampak tak? Itu alasan dan jawapan daripada majoriti para ulama. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti untuk beri ruang kepada azan.